Assalamualaikum. Untuk kelas PPR kita pada hari ini, kita masih lagi dalam tajuk jirim. Okey, untuk hari ini kita akan sambung daripada pelajaran kita yang lalu. Okey, apa yang kamu akan belajar dalam tajuk ini adalah 3 keadaan jirim, sifat-sifat jirim, 3 keadaan jirim air, perubahan keadaan jirim air dan juga awan dan hujan. Okey, untuk 3 keadaan jirim dan juga sifat-sifat jirim kamu dah pun pelajari pada minggu yang lalu. Okey, jadi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada 3 keadaan jirim air dan juga perubahan keadaan jirim air. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita masuk kepada tajuk kita hari ini, masihkah kamu ingat pelajaran yang lalu? Okey, jadi jom kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Sebelum ni kamu dah belajar apa itu jirim. Okey, ingat lagi tak apa itu jirim? Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi, apa-apa objek ataupun bahan sekalipun yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang kita panggil sebagai jirim. Tak kiralah sama ada benda tu getah ke, logam ke, kek, air, susu, minyak, udara, oksigen. Selagi dia ada jisim dan juga memenuhi ruang, kita panggil sebagai jirim. Pada minggu lalu juga kamu telah pelajari bahawa jirim mempunyai 3 keadaan iaitu pepejar, cecair dan juga gas. Setiap keadaan jirim ni mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Okey, sebagai contoh, pepejar. Pepejar mempunyai bentuk yang tetap, isi padu tetap, jisim tetap. Dia juga memenuhi ruang tapi pepejar tidak boleh dimampatkan. Okey, manakala cecair mempunyai bentuk yang tidak tetap kerana cecair mengikut bentuk bekas. Cecair juga mempunyai isi padu tetap, jisimnya tetap, cecair memenuhi ruang tetapi cecair tidak boleh dimampatkan. Okey, manakala gas mempunyai bentuk yang tidak tetap, gas juga akan mengikut bentuk bekas. Okey, gas juga tidak mempunyai isi padu yang tetap, tetapi gas mempunyai jisim yang tetap, gas memenuhi ruang dan juga gas boleh dimampatkan. Okey, ini ringkasan daripada sifat jirim yang telah kamu pelajari. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tiga keadaan jirim air. Air wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejar, cecair dan juga gas. Okey, bila air dalam bentuk pepejar seperti ais. Okey, jika air dalam keadaan cecair adalah air. Okey, bila air dalam keadaan gas, air merupakan wap air. Sekarang kita nak tengok zarah bagi setiap keadaan air. Okey, bila air dalam keadaan pepejar, zarah-zarah air tersebut adalah rapat di antara satu sama lain. Okey, kamu tengok yang bulat-bulat ni adalah zarah air. Bila dalam keadaan pepejar, semua zarah ni dia berada rapat sangat. Rapat sangat. Okey. Bila air dalam keadaan cecair, zarah-zarah air ni dia sedikit renggang. Dia ada sedikit ruang-ruang kosong di antara zarah. Zarah tu dia jauh sikit antara satu sama lain. Okey. Bila air dalam keadaan gas,
zarah-zarah air itu semakin menjauh. Okey, dia jauh antara satu sama lain. Kamu tengok zarah sini dengan zarah ni jauh, ada banyak ruang kosong dekat sekeliling. Sekarang kita nak tengok bagaimana air boleh merubah keadaan jirim. Okey, air dia boleh berubah keadaan jirim. Maksudnya daripada pepecah jadi cecair ke, daripada cecair jadi gas ke, atau sebaliknya. Macam mana dia boleh berubah keadaan jirim? Dia akan berubah apabila menerima haba dan juga kehilangan haba. Okey, jadi jom kita tengok apa proses yang membuatkan jirim-jirim ni ataupun air ni berubah keadaan jirim. Okey, proses yang pertama ialah proses pembekuan. Contoh situasi adalah apabila air bertukar menjadi ais. Okey, air kan adalah dalam keadaan jirim cecair. Keadaan jirim cecair. Okey, air dalam keadaan cecair akan berubah menjadi ais dalam keadaan berpecah. Okey, bila dalam proses pembekuan, air ni dia akan kehilangan haba. Maksudnya haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, maksudnya suhu cecair menurun. Apabila suhu cecair menurun, zarah-zarah air ni daripada jauh sikit dia menjadi rapat macam ni. Okey, itu adalah proses pembekuan. Okey, kita tengok prosesnya seterusnya iaitu proses peleburan. Okey, semasa proses peleburan, contohnya daripada ais dia akan melebur menjadi air. Okey, ais kan dalam keadaan berpecah. Air adalah dalam keadaan cecair. Maksudnya dia mengalami perubahan keadaan jirim daripada pepecah kepada cecair. Semasa peleburan, pepecah dia menyerap haba dari persekitaran. Maksudnya dia menerima haba. Okey. Bila dia menerima haba, maksudnya suhu pepecah itu akan meningkat. Bila suhu pepecah meningkat, zarah-zarah ni akan menjadi sedikit jauh antara satu sama lain. Okey, ingat peleburan adalah proses daripada pepecah menjadi cecair. Prosesnya seterusnya adalah proses pendidihan. Okey, sebagai contoh, air dia bertukar menjadi wap air. Okey, proses pendidihan ni dia berlaku pada takat didih air sahaja. Berapa takat didih air? 100 darjah Celsius. Okey, air keadaan jirim dalam keadaan jirim cecair. Wap air adalah keadaan jirim gas. Okey, apabila cecair dipanaskan, cecair ini akan mendidih. Jadi, cecair dia akan berubah keadaan jirim daripada cecair menjadi gas. Okey, ketika ini cecair dia menerima haba hingga menyebabkan perubahan keadaan jirim daripada cecair menjadi gas. Okey, ingat proses pendidihan ni dia memerlukan pemanasan. Bila ada takat didih baru proses pendidihan ni berlaku. Proses seterusnya ialah proses pengecatan. Okey, proses pengecatan ni apabila air bertukar menjadi wap air. Okey, daripada air bertukar menjadi wap air. Kejap. Tadi proses pendidihan pun air bertukar menjadi wap air kan? Proses pengecatan pun air bertukar wap air kan? Jadi apa beza?
Apa beza antara pendidihan dengan penyejatan? Okey, pendidihan tadi dia memerlukan takat didih air. Kalau cecair itu sampai ke takat didih air itu 100 degree Celsius baru dia akan menjadi wap air. Tapi kalau dekat proses penyejatan ni, dia berlaku di bawah takat didih air. Maksudnya, okey, dia akan berlaku pada suhu berapa sekalipun, dia akan berlaku. Dia tak akan tunggu sampai 100 degree Celsius baru dia akan tukar wap air. Okey, sebagai contoh, macam kamu basuh baju. Bila kamu basuh baju, baju kamu tu basah, maksudnya ada cecair dekat baju kamu. Jadi kamu sidai baju kamu dekat tengah panas. Okey, bila kamu sidai baju kamu tu, cecair daripada baju kamu tu akan tersejat ke udara dan menjadi wap air. Dia jadi gas. Okey, nampak tak kat sini? Okey, daripada cecair dekat baju kamu tu nak tersejat menjadi gas tu, kamu tak perlu panaskan sehingga 100 degree Celsius baru dia akan tersejat menjadi gas. Cecair itu dia akan sendirinya tersejat menjadi gas pada bila-bila suhu yang sesuai. Okey, itu beza penyejatan dengan pendidihan. Okey, pendidihan memerlukan pemanasan ataupun memerlukan takat didih air. Manakala penyejatan tidak memerlukan takat didih air. Okey, proses yang seterusnya adalah proses kondensasi. Okey, apa itu proses kondensasi? Proses kondensasi ni apabila wap air iaitu gas bertukar kepada air ataupun cecair. Jadi gas bertukar kepada cecair, itu adalah proses kondensasi. Macam kenapa gas boleh bertukar kepada cecair? Sebab haba dibebaskan. Okey, bila haba dibebaskan, maksudnya gas tu dia akan kehilangan haba. Okey, contohnya wap air dekat udara dia akan kehilangan haba apabila bersentuhan dengan permukaan yang sejuk. Okey, apabila suhu wap air turun, wap air akan berubah menjadi titisan air di permukaan yang sejuk. Okey, sebagai contoh, kalau kamu perasan, kalau kamu letak air ais kan, air ais kamu letakkan di dalam cawan. Okey, bila kamu letak dekat atas meja, jadi lepas beberapa minit kamu akan dapati dekat luar gelas kamu tu akan ada titisan-titisan air. Ini adalah proses kondensasi. Sebab apa? Sebab udara dekat sekeliling gelas tu dia tersentuh kepada permukaan gelas yang sejuk. Jadi dia akan mengalami proses kondensasi. Okey, itu saja tentang perubahan keadaan jirim air yang kita belajar hari ini. Okey, jadi kamu ingat semua ada 5 proses, iaitu proses pembekuan, peleburan, pendidihan, penyejatan dan juga proses kondensasi. Perubahan keadaan jirim air ni dia berlaku apabila menerima haba ataupun kehilangan haba. Okey, jadi kita nak tengok sikit latihan kat sini. Okey, kamu tengok ni, dia tulis dipanaskan. Maksudnya apabila pepecah nak bertukar menjadi gas, kita perlu panaskan. Okey, apabila dipanaskan, maksudnya dia menerima haba. Okey, kita tengok. Yang pertama, pepecah bertukar menjadi cecair. Okey, bila pepecah bertukar menjadi cecair, itu adalah proses
peleburan. Okey, peleburan. Okey, tengok kalau cecair jadi gas. Okey, tadi kita ada belajar dua kan. Kalau cecair jadi gas, ada dua proses. Apa yang pertama? Yang pertama adalah proses pendidihan. Proses pendidihan ni bila mana dia berlaku pada takat didih air. Okey, yang satu lagi adalah proses penyejatan. Cecair bertukar menjadi gas juga adalah salah satu proses penyejatan. Tetapi proses penyejatan ini tidak memerlukan takat didih air. Okey, kita tengok di bahagian bawah ni dia tulis disejukkan. Okey, maksudnya tengok dia nak panah ke kiri kan. Okey, jadi daripada gas nak menjadi pepecah, kita perlu sejukkan, disejukkan. Okey, apabila disejukkan maksudnya dia kehilangan haba. Okey, kalau gas nak jadi pepecah, dia kena hilang haba baru boleh jadi pepecat. Okey, kita tengok daripada gas bertukar menjadi cecair. Okey, proses apa? Proses kondensasi. Okey, kalau cecair menjadi pepejal, contoh air nak jadi ais, kena ada proses pembekuan. Okey, cikgu harap kamu faham dan kamu ingat tentang perubahan keadaan jirim. Okey, kalau boleh cikgu nak kamu hafal setiap proses ni. Daripada pepecah jadi cecair, proses apa, cecair jadi gas, nama proses apa. Jadi kamu kena ingat setiap proses ni. Okey, ni penting dalam tajuk jirim. Okey, jadi untuk hari ni cikgu nak kamu buat nota mengenai perubahan keadaan jirim air. Okey, kamu boleh salin. Okey, kamu boleh salin gambar rajah ni dalam buku nota kamu. Okey, itu saja untuk hari ni. Kalau kamu ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan apa-apa, kamu boleh WhatsApp cikgu. Okey? Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua.